Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Episod berapa tak tahu dah sekarang. Kita beruntung hari ni kita ada guest yang daripada kecil saya mengidolakan beliau dan memberi inspirasi untuk saya sambung belajar. Sebab dengan belajar, dengan pelajaran, kita dapat keluar daripada kehidupan yang statik ataupun yang mungkin boleh dikatakan kehidupan susah ke kan, itu bergantung pada tafsiran diri sendirilah. Tapi saya mengambil beliau sebagai inspirasi untuk saya sambung belajar diploma, degree, master, dan sekarang insyaAllah akan datang saya akan buat PhD. Harap berjaya lah, sebab PhD ni bukan senang. Okay, saya ada dekat sini Abdul Aziz, ataupun saya panggil dia Pok lah sebab bapa saudara kan. Okay Pok, terima kasih datang. Terima kasih jemput. Boleh bagi Pok lah. Boleh. Kita borak-borak santai, relax kan. Sebab kenapa saya panggil, kita punya bual bicara ni, kita tidak fokus pada satu-satu bidang kan, tetapi kita mengangkat satu isu ataupun satu kisah yang memberi inspirasi, ataupun kalau tidak memberi inspirasi, sebagai pengajaran ataupun sebagai rujukan untuk golongan-golongan yang menonton benda ni. Sebab kita sekarang ni knowledge tak ada tabisan. Buka je social media, ada isu ni, isu tu, dia tak ada tabisan. Dia tak macam dulu, kita ada terhad dari segi informasi. Sekarang dia terlalu terbuka. Dan kami memberi inisiatif ataupun mengambil inisiatif, why not kita angkat kisah-kisah inspirasi lah. Okay, Bob, boleh tak sedikit sebanyak lah tentang diri sendiri sekarang, umur berapa, sikit lah, boleh? Boleh. Tapi nak start kat mana? Nak start, okay, kita start dengan boleh kita start, kita balik semula zaman budak dulu zaman lah. budak. Okay. Lahir tahun bila, membesar dekat di mana? Lahir di orang panggil heartland Melayu punya heartland lah. Okay. Di Terengganu. Maksudnya kawasan pedalaman, kampung. Tahun 70-an. Kalau lahir 70-an ni dia tak ada elektrik, tak ada air, kampung tu tak ada jalan tar lagi. Tanah merah jalan. So jarak dia lebih kurang dalam 15 km dari pekan yang paling dekat, Marang, Terengganu. Pekan cowboy masa tu lah. Sekarang ada apa, sotong Sekarang sotong ke udang? Sotong kan? Ada lagi ke? Ada. Tak ingat dah. Banyak kali tukar. Tapi yalah, bandar Marang tu sekarang ni berbeza dengan zaman dulu lah. So membesar di kampung ni yalah dengan serba kekurangan lah. Tapi macam cakap tadi, benda yang boleh keluarkan kita daripada kepompong tu pelajaran. Dan saya masa tu bertuah lah, sebab walaupun mak bapak tak berpelajaran tinggi, tapi diorang tahu nilai pelajaran tu. Betul. Dan sanggup buat apa saja supaya anak-anak boleh belajar lah. So sekolah rendah kampung, sekolah kebangsaan Pekalan Berangan tu dari 80 sampai 85. Saya jatuh darjah 6. Lepas tu saya bertuahlah dapat lanjutkan pelajaran ke MRSM. MRSM mana? MRSM Kuala Terengganu. MRSM Kuala Terengganu. Susah nak masuk MRSM. Saya rasa lah masa tu itulah, result cantik lah. Orang cakap macam susah, tapi tak tahulah, rezeki kot. Nampak jadi macam agak mudah perjalanan tu. So dari situ, dari MRSM tu, yalah, alhamdulillah, dengan peluang yang dibagi oleh pihak kerajaan masa tu, sambung pula ke luar negara. Oh, itu yang kita nak dengar tu. Okey, kita balik kepada MRSM. Ya. Okey. Zaman sekarang kita nak masuk MRSM ke SBP ke, sekolah bahasa penuh, sekolah sains. Sekarang ni semua isi online. Result pun online. Zaman dulu macam Pok cakap, duduk dekat kampung. Kan? Nak ambil borang tu bukannya dekat kampung tu. Biasanya mungkin dekat pejabat MARA, dekat pejabat kementerian ke, dekat sana.
Macam mana proses nak masuk MRSM tu? Zaman tu kena, ya betul lah cakap, kena ambil borang daripada Pejabat Mara yang jaraknya lebih kurang ada 30 km kot. Ke pejabat nak pergi pejabat ambil borang tu. Tapi masa tu darjah 6 tu ada jalan proper, tapi bas tak ada pun. So masa tu dikenali sebagai Perbet Sapu. Kalau nak pergi keluar ke Marang ke Kuala Terengganu tu berjam jugalah nak keluar, nak kena tunggu dari kampung ke Marang, Marang ke Kuala Terengganu tu. Marang Kuala Terengganu tu adalah bas. Tapi nak keluar dari kampung tu kena naik Perbet Sapu lah. Nak masuk MRSM tu result kena cantik. Result nak kata cantik tu untuk sekolah kampung dia relax sikit lah. Berapa A masa tu? Bukan dapat 5A, Puak tak dapat 5A. Tak dapat 5A. Yang 5A ni abang saya lah. Dia set standard tinggi sikit tapi Puak tak dapat ikut jejak dia. Tapi okey, 4A 1B tu. Sama kita sama. Macam biasalah, English orang kampung mana lah reti. Ingat lagi masa darjah 6 tu. Kalau tengok balik ke belakang cakap, oh kesian dia, standard kita punya standard English masa tu kampung memang terlalu, orang cakap hopeless lah. Tapi nak kata orang kampung ni tak pandai, tak betul lah. Cuma kita tak berpeluang. Kita tak ada persekitaran kita tak menggalakkan percakapan English. Masa tu TV pun tak ada. Betul. So macam budak sekarang banyak belajar YouTube kan. Betul. Cakap dengan slang American. Didedahkan. Kita ada pendedahan. So maksudnya challenge, cabaran zaman dulu tu tak sama dengan sekarang lah. Betul. So zaman dulu tu lebih kepada macam mana nak keluar tu dia terlalu banyak usaha lah yang kita kena ambil untuk keluar dari situ. Sekarang nak cakap sekarang ni senang tak ada juga, tapi cabaran dia lain. Channel tu banyak untuk you all keluar daripada kepompong. Dan nak masuk MRSM pada masa tu 90-an 80-an. 85 isi borang. Okey, bagi saya sebab saya nak try masuk MRSM tahun 2000 tahun 2000 2001 macam tu. Masa tu pun saya rasa nak masuk MRSM pun bukan senang. Tapi lagilah. Maksudnya cabaran pada masa tu lagilah susah sebab nombor satu dia nak tengok result. Kalau kita tak belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6 tu, tak belajar betul, dia takkanlah dapat hasil dia tu. Orang kata macam tu. Betul. Okey, MRSM, lepas MRSM saya dapat offer program untuk sambung belajar ke US lah. So masa tu macam mana saya sampai pun saya tak apa ingat lah sebab pilihan kos tu masa tu kita tak ada rujukan. Nak refer kat mak bapak memang knowledge lah. Dia tak tahu. Kos pun macam maksudnya apa yang di-offer oleh Mara ketika itu? Tak jugalah. Pilih jugalah. Masa tu saya ambil accounting. Masa tingkatan 4 dengan 5 tu belajar accounting. So masa tu boleh pilih antara biologi dengan accounting, sejarah dengan geografi. Sains sama. Sains macam subjek sains lain semua kena ambil. Cuma dua subjek tu yang boleh pilih. Biologi dengan accounting dengan sejarah geografi. Dua tu je. Macam fizik, kimia tu semua, med ke apa semua kena ambil. So happen saya ambil accounting masa tu. So bila isi borang untuk apa jurusan nak pilih untuk peringkat seterusnya, saya pilih lah accounting lah. So pilih lah. Masa tu peluang untuk pergi ke luar negara tu agak limited. Tapi untuk MRSM tu dia ada pilihan dia. So saya pilih lah. Satu US, satu lagi kalau tak dapat US saya nak pergi UUM. Masa tu utara. Accounting agak baik lah dia punya ranking untuk apa ni. So nak pendekkan ceritanya dapatlah program tu. Tahun bila tu? 90? 91. Saya punya SPM 90. So bermulalah episod seterusnya daripada
yang peringkat yang pertama, fasa pertama tu keluar daripada kampung. Ya, betul. Keluar daripada kampung. Ini keluar pada negara. Fasa kedua keluar daripada Terengganu, sebab sebelum pergi ke overseas tu dia ada program dia panggil American Associate Degree dekat Kuantan. Maktab Sains Mara Kuantan, Jalan Gambang. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun sebelum pergi. Sebelum ke overseas. Maksudnya pergi overseas bukan terus daripada SPM tu terus pergi overseas. SPM terus, program tu terus. Okay. Cuma dia buat macam 2 tahun pertama dekat sini. And then sambung 2 tahun setengah dekat US. Sebab saya melihat, saya nampak zaman sekarang nak pergi luar negara, istilah dia macam ni lah, kau ada duit kau boleh pergi. Mungkin dan sponsorship terlalu banyak sekarang. Sponsorship kalau ada kata kita nak ambil. Zaman tu kau kena berebut ataupun the best akan pergi ke sana. Ada juga yang boleh mampu pergi sendiri. Zaman tu dah ada. Tapi kebanyakannya bergantung kepada MARA ataupun dia panggil JPA lah. JPA. Sebab financial lah. Kan? Bukan murah. Bukan murah. Flight saja dah berapa ribu masa tu kan. Kos saja dia punya kos, kalau tak silap, the whole program tu dalam masa tu duit dalam 200-300 ribu lah untuk program untuk overseas sajalah. Untuk tuition fee saja. Tuition fee saja. Tak termasuk duduk sana, keperluan apa semua nak survive. Betul. Universiti mana? Saya pergi ke University of Arkansas dia panggil. Arkansas. Ejaan dia ARKANSAS. SAS tapi Arkansas. Dia panggil Arkansas. Dia kawasan yang lebih dikenali? Dia border dengan yang state yang paling dikenali Texas lah kot. Tapi Texas. Itu pun selang satu Texas yang terkenal dengan cowboy. Oh. Dallas, Houston. Kos masa tu accounting. Accounting. Okey. Sepanjang kat sana lebih kurang 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, ya. Boleh beritahu tak? Boleh share pengalaman parade. Kita nak tahu parade dulu. Pengalaman parade yang dekat sana. Termasuklah orang kata 2 tahun setengah keluar daripada orang kata tak jumpa family apa semua. Parade ni bergantung kepada definisi lah. Kalau you membesar dengan keadaan yang agak mencabar tu, lepas tu dia tak adalah parade. Jauh daripada family pun macam okey je. Tapi masa tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada internet, tak ada email pun tak ada. Email masa saya belajar tu dia baru kat US tu pun baru Yelah, tapi kalau nak email family pula tak ada email, tak ada internet kan. So apa macam mana nak contact? Saya sebenarnya kalau tanya adik-beradik lain pun dia cakap saya hilanglah 3 tahun. Ada. Tapi bukannya niat menghilang, tapi untuk kontak tu tak ada medium kan. Sampai sekarang pun sebenarnya saya kalau nak cakap on the phone tu adalah 30 saat kot kalau dengan family member. Tapi kalau jumpa tu rapat lah. Betul. So saya pergi sana tu ada 2-3 kali kot tulis surat. Sekali 2 ada call kot. Masa tu baru ujung-ujung tu dah ada handphone semua. Pernah lah call kot sekali 2. Kalau tak saya macam hilang lah sekejap. Okey. Sepanjang dekat sana tu apa benda yang ada tak rasa macam fed up ke ataupun ada tak kawan-kawan lain yang okey aku give up belajar and then out? Ada kat sana sebenarnya cabaran yang paling besar ialah macam mana tak nak bagi hanyut. Okey, besar sebab definisi hanyut tu besar. Kita pergi sana. Kalau kat sini, kita belajar kat sini. Belajar bagi saya lah, dia tak ada beza. Belajar UM ke, belajar US ke, belajar kat UiTM. Sebab silibus tu, dia tak lari dah. Cuma bila kita belajar overseas ni, apa ya, niat bukannya nak dapat degree. Bukan, yelah memang nak dapat degree lah, tapi kalau you pergi sana belajar buku semata-mata rugilah. Betul. So kita pergi sana tu dengan budaya, dengan fikiran terbuka. Kita nak belajar. Kita nak belajar selain daripada buku. Okey. So ada orang pergi sana, pergi overseas,
berkawan dengan orang Melayu saja, balik macam tu je lah. Betul. Masa kepompong tu kat situ saja. Dia tak keluar. Walaupun duduk kat sana, tapi dia punya bubble tu kat masih sama. So dia punya orang keliling tu sama je. So dia tak ada beza. Tak ada beza lah dengan orang belajar dekat. Lebih baik kau belajar kat sini je. Belajar kat sini je. So kat sana saya banyak kerja. Saya pun kerja part time. Kerja apa masa tu? Kerja part time dekat macam kafe dekat universiti. Okay. So imagine tadi saya masa darjah 6, masa SPM pun English terus memang tak reti. Sampailah kalau saya cakap English hari ni kalau orang tak tengok muka ingat tengok Mak Saleh lah. Tak adalah. Tapi perubahan kita nak adakan boleh communicate dengan baik. Dengan sangat baik lah. Sangat baik. So benda macam tu yang kita tak boleh belajar daripada silibus. So kalau pergi sana untuk ambil exam je, baca buku, ambil exam, dapat degree. Mungkinlah dapat degree, tapi apa yang you dapat selain pada degree tu? Apa yang gah sangat belajar kat sana. Kalau minda you balik masih lagi bukan nak cakap kita punya culture tak elok ke apa, tapi buka lah sikit. Macam mana cara dia orang communicate, macam mana cara dia orang kerja. Yang baik kita ambil kan? Yang tak berapa baik tu kita jadikan sempadan. Betul. Apa yang kata hanyut tadi tu? mungkin boleh trigger, boleh bagi pengajaran kat orang. Dia di kat sini. Maksudnya apa yang tak ada? Itu dulu. Kita tanya itu dulu. Apa yang tak ada kat sana? Okey. Faham? You nak minum sampai tergolek. Nak dadah sampai tergolek, semua ada. Tak ada orang kontrol. Mak bapak tak ada. Kalau kat sini mungkin ada, tapi sekeliling kita punya society, kita punya masyarakat kita, ni betul, tengok benda tu tak berapa. Kita nak buat pun bukan jiran kita pun, bukan orang tak kenal kan. Betul. So betul, dekat sana terdedah, dan terdedah tu satu hal, dekat sini pun terdedah, tetapi tak ada sempadan. Maksud tak ada orang tengok macam itulah. Sempadan tu ada, cumanya kontrol. Dia poros sikit lah banding dengan sini sempadan. Okey. Satu yang paling penting masyarakat orang keliling kita ni, kita tak adalah nak buat benda yang tak senonoh sangat kat sini lah. Kalau kat sana tu bergantung pada kita lah dekat sana. So, kita nak buat atau tak. Nak cakap macam tu terlalu simple, tapi saya kena bagi kredit balik kepada mak bapak pula. Didikan lah. So mana-mana kita pergi, we can be open minded as you want, tapi asasnya kita siapa? So bagi Pok, asas Pok sampai sekarang, Pok ni orang kampung. Masih anggap macam tu. Orang masih anggap tak ada apa. Ada certain orang dia malu untuk beritahu yang dia daripada kampung. Contoh. Saya bangga. Ya, contoh bukan belajar luar negara pun. Saya belajar pun area sini je. Tapi bila tanya, dia tak bagi exactly dekat mana kau. Orang Pahang, orang mana? Orang JB. Tapi duduk Segamat tapi belah-belah Felda ni. Saya tidak menyalahkan mereka, tetapi mungkin itu salah satu cara untuk mungkin diorang nak rasa standard ke macam mana? Kesian bagi saya lah, orang macam ni kesian sebab dia jati diri tak ada. Jati diri itu macam saya terlalu bangga nak bagi tahu orang saya membesar. Masa saya membesar dulu terlalu kalau zaman sekarang ni, kalau ini atas, ini bottom, kita kat sini sikit je lah. Tapi kenapa zaman kita balik pada zaman kanak-kanak tu, tadi kita mungkin kita terlalu pantas ke depan kan. Untuk kanak-kanak tu, kenapa Pok kata tadi macam saya membesar, bangga membesar macam tu. Apa yang Pok lalui zaman tu, zaman kecil tu? Apa yang menyebabkan Pok tak lupa jati diri sebagai anak jati? Apa yang Pok lalui?
kita ada ya, kalau kita tengok diri kita ni, dia ada kat tengah-tengah tu teras, core. Kat keliling-keliling ni apa yang kita lalui. So cara kita membesar, cara kita macam mana kita jadi kita sekarang ni, dia banyak dekat sini, dekat core, dekat teras ni. So teras ni macam mana kita membesar, apa nilai-nilai yang kita ambil daripada masa kita membesar. So kalau kita anggap kemiskinan tu sebagai disadvantage, sebagai satu yalah benda yang menarik kita ke bawah. Kononnya kesusahan tu membuatkan kita tak boleh grow. So kenapa tak tukar kita punya minda, anggap benda tu cabaran, benda tu yang menolak, melonjak kita ke atas, daripada biarkan benda tu menarik kita ke bawah. So dengan keadaan membesar tu, kita punya hubungan keluarga tu terlalu rapat, menjadi rapat sampai sekarang. Kita orang tak pernah gaduh, percaya tak? Adik-adik. Antara momen masa kecil tu yang paling Pok tak boleh lupa lah. Maksudnya kalau cerita pasal kesusahan, yang benda paling susah sekali zaman tu apa? Mungkin budak-budak zaman sekarang tak faham. Contoh makan gas habis, makan kayu api, guna kayu api. Gas? Apa tu? Zaman tu tak ada gas lah. Tak ada gas. Ataupun telur dadah bahagi 5 orang. Itu yang saya lalui. Itu. Mungkin Pok macam mana? Bawah sikit lagi. Bawah lagi. Pagi tu tak ada beras. So maksudnya tengah hari tu tak tahu lagi nak makan apa. Okey. Kenalah mak punya kerja lah, tebalkan muka lah, pergi minjam beras kat kedai dulu dengan ikan kering. So kalau lauk telur tu mewah lah. So lagi sekali saya kena cakap, benda tu janganlah anggap benda tu yang menarik kita ke bawah. Nak rasa orang putih panggil self pity to ourselves because of that. Janganlah. So kita ambil benda tu sebagai benda yang menolak kita ke atas. Yang Pok cakap tadi, mak tu yang saya sedih tu, sebab tu nenek saya tak. Hai. Lepas tu Pak cakap, ada anak saudara nampak macam adik-adik yang kat kampung ni macam nampak macam mudah perjalanan tu kan. Tapi tak mudah lah. Mak sendiri pernah cerita lah, kata tok memang susah. Sampai tahap sampai tahap nak masa tu mak teh nak sama belajar, nak pinjam duit. Ada yang biasa macam Pok cakap tadi, tebal muka. Kalau aku tak tebal muka ni, anak tak boleh sama belajar ni, pergi pinjam duit apa semua kan. Dan saya untuk pengetahuan Pok lah, walaupun kita orang ni ada harta kan, maksudnya ada sawit, ada sumber lah, ada sumber. Tapi susah tu saya melalui, mungkin Pok kata susah, saya susah sini, Pok susah sini. Tetapi Pok rasa ini susah, tapi saya rasa ini pun dah susah. Mungkin setiap orang betul kan. So kenapa kalau saya fikir susah zaman sekolah, saya tak sambung sampai sekarang. Saya tak cakap sambung master ni akan mengubah hidup 100%. Dia last kali jati diri. Yang saya rasa tersentuh bila usaha mak bapak. Pak cakap tadi, Tok Ki dengan Tok yalah tak sambung belajar. Dia kata tu tak tahu apa benda. Anak ni nak sambung benda dia tak tahu ni. Sama juga. Saya tanya Abah, Bah nak sambung apa?
abang lagi tahu kan, abang lagi tahu. Betul. Betul. Kawan-kawannya abah, Rashid punya abah tu sekolah jugalah. Macam Pok punya ayah, Toki, yang saya dengar dulu lah, sampai darjah 1 je. Tapi sebab susah, so kena kerja. Kerja pun kerja kampung lah. Masuk hutan lah. Cari hutan, cari kayu candan, macam-macam hasil hutan. Tapi sebab tu sekarang kalau susah macam mana pun, apa yang lagi susah daripada zaman yang dulu, kita pernah lalui. Yang kita pernah lalui. So semua benda tu jadi macam tak ada benda yang tak boleh selesaikan lah. Daripada kesusahan yang macam tu ada. Tapi macam ni, okay. Bila kita dalam membesarkan macam tu, kita tak ada perbandingan. So kita tak tahu pun kita susah. Bukan tak tahulah, tapi kita lah alami. Bila kita tengok belakang balik, ya, betul. Susah. Betul. Nak dapat satu tu, orang lain orang kata kalau main rugby tu, orang lain pakai boot. Kita pakai kasut ladang. Saya pernah berjalan kaki dengan mak jalan kaki pergi Dimat masa tu. Belilah RM8 punya kasut. Orang lain pakai boot ni. Kita pakai kasut boot kampung ke? Kasut ladang. Ladang sawit yang RM8. Kita pakai tu. Tapi walaupun orang kata kita dah pergi jauh apa semua, kita ingat balik apa benda jangan yang kita lupa. Itu jangan lupa. Kalau orang tanya asal mana, Keratung. Keratung. Saya tak pernah deny yang saya asal daripada Keratung, walaupun certain lecturer Felda. Saya pernah kena ini Felda, orang Felda. Saya cakap apa masalah? Saya pernah berdebat dengan juri Finas. Saya pitching untuk Finas ini saja untuk informasi ya. Saya nak buat tajuk dia Geng Kompang Keratung. Saya pitching Finas 2021. Cerita ni simple je, pasal budak-budak kampung nak adakan majlis apa semua. Cerita-cerita happy. Tahu tak, salah seorang doktor daripada USIM ni, saya cakap, saya tak ingat nama dia. Tahu tak dia cakap apa? Kenapa awak sibuk nak mengangkat benda-benda macam ni? Kenapa tak angkat benda-benda kritikal? Saya tanya contoh kritikal. Dekat Felda ni penuh dengan dadah. Penuh dengan masalah sosial apa semua. Kenapa awak tak angkat isu tu? Okay, saya cakap, kalau saya nak buat filem tentang dadah sosial, saya tak payah buat filem. Saya dah alami benda tu. Dan saya balik kampung, saya dah nampak benda-benda macam tu. Saya tak perlu. Dan kenapa dalam katalah okey isu dadah, berapa ribu lagi isu-isu yang menarik yang boleh kita angkat, yang benda-benda cantik. Kenapa kita perlu mengangkat isu dadah? Sebab skeptikal orang, Felda dadah. Saya cakap benda ni, saya as a filmmaker, sebab filem itu adalah pendidikan. Jadi saya ubah. Kenapa kita nak tunjukkan Malaysia ni benda-benda buruk? Biarlah orang lain yang buat. Bagi saya benda tu, kalau saya punya pendapat lah, benda tu simptom. So kalau you nak ubat, you jangan ubat simptom, you ubatkan penyakit. So penyakit dia apa dia? Asas, go back to the apa yang kita cakap tadi, nilai-nilai yang kita terapkan daripada masa kita membesar tu. So kompang is salah satu asas you membesar kat kampung, kat Felda. Apa benda? What is apa rupa membesar di kampung ni? Kompang salah satunya. Main dalam semak salah satunya. So kalau you nak ubat simptom, dadah ni simptom, bosia ke whatever, benda ni simptom semua ni. You nak highlight simptom buat apa? Banyak lagi benda-benda yang you address benda yang lain. Asas ni. So macam kompang tu memang benda tu tak tahulah, zaman-zaman Rashid membesar tu, kompang satu aktiviti yang betul, setiap minggu ada. So betul. So Pak setuju. So daripada nak highlight simptom ni, kenapa tak highlight korang sepatutnya membesar macam ni. Betul macam ni. Contoh saya highlight ke kompang tu bukan sebab kompang tu semata-mata, tetapi budaya dekat Felda tu sangat best. Korang yang tak membesar dekat Felda, kau cakap, Felda, menurut kajian student saya,
oh Felda ni penuh dengan ni. Kenapa kau nak kaji benda tu? Kenapa tak kaji budaya? Betul tak? Kenapa dia orang jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Punca dia sebab apa? Kan? Kau sibuk nak menyalahkan Felda ni teruk apa semua. Okey, kita lupakan pasal Felda. Okey, dekat US tu. Balik ke US. Balik kepada US. Berapa lama kat sana? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, 3 tahun lah. 3 tahun dekat sana. Kerja. So antara cabaran paling yang Pok kena hadap, cabarannya yang perlu di orang kata hindarkan adalah dari segi tadi apa? Macam hanyut tadi tu. Tak nak bagi. Hanyut juga sikit-sikit. Hanyut juga sikit-sikit. Tapi tak adalah sehanyut-hanyutnya. InsyaAllah lah selagi kita sedar. So balik terus kerja dalam bidang accounting ke macam mana? Bila balik tu sebenarnya agak mencabar time tu sebab saya balik tahun 97 ke macam tu lah. Macam tak lama lepas tu gawat. Balik gawat. So dan kita orang sajalah Pok balik tu kita orang saja Pok cakap English. Kita rasa macam kalau ada dah masa tu balik kampung lah, bila ada salah seorang tu boleh speaking tu, kita dah rasa macam wah best dia. Betul kan? Motivation. So gawat apa berlaku? Masa tu saya punya kerja yang pertama sekali sebenarnya dekat Cerating. Residence in Cerating. Kalau dia ada satu hotel dekat Cerating tu. Itu kerja saya selama 3 bulan kot. Jaga akaun lah. Jaga akaun. Itu first job lah. First job. Balik daripada overseas. Okey, kalau tak segan lah, boleh tahu gaji masa tu berapa? Ni kelulusan daripada overseas ni. Masa tu gaji kalau tak silap dalam 2,500 kot. Tahun 97. Tahun 97. Rasa besar tak masa tu? Masa tu dengan ekonomi pada masa tu. Masa tu agak besar lah. Agak besar 2,500. Sekarang degree pun 2,500. Macam tak bergerak. Lepas tu saya dapat itulah lama dekat banking tu. Macam saya kerja tu masa dapat kerja tu sebenarnya saya ada pergi interview dekat Hong Kong Bank lah, HSBC. Hong Kong Bank. Tapi dia punya result tu lambat keluar. Okey. So 6 bulan lepas tu baru dia panggil masuk kerja. And then baru masuk ke banking baru punya. Banking. Tapi sementara tu saya kerja dulu lah dekat ni. Tapi still dalam bidang yang sama. Kat accounting lah. Banking ni dia banking dan accounting ni tak sama lah. Lain dengan account lebih kepada hotel finance. Lain berbeza. So dalam 3 bulan kerja tu baru saya join apa ni? HSBC kat mana masa tu? Masa tu dia panggil training, dia tak hantar mana-mana. Okey. So bila masuk kerja tu dia hantar pergi training dekat London. London. 3 bulan. Lepas tu Hong Kong sebulan. Balik lepas tu baru dia hantar posting. Posting ke mana masa tu? Masa first posting saya kena pergi ke Ipoh. Okey, HSBC lah? HSBC. Okey. Sebab masuk tu sebagai dia panggil management, dia panggil resident manager lah. Resident manager ni zaman-zaman tu manager dia tak tetap satu tempat. Okey. Manager punya level lah. So bila masuk sebagai junior resident manager ni terpulang kat dia lah. Umur berapa masa tu? Masa tu umur 25, 26. 25-26 manager. Junior manager. Junior manager lah. Berapa kalau boleh share? Tak silap dalam 4,000. 4,000 tahun 90 lebih. 4,000 lebih kot. Kalau tak silap lah. Antara yang tinggi lah. Yalah, zaman tu yang saya nampak. Sebab tu ada orang kata belajar yang tinggi nanti duduk dalam aircon. Benda tu benda tu adalah motivasi kepada kami untuk belajar bersungguh-sungguh masuk universiti. Tapi ialah berbeza pada zaman sekarang. Sebab kita punya peluang pekerjaan lagi besar lah. So pada usia 25-26 tahun jadi manager, adakah terasa berbaloi kesusahan belajar sampai pergi luar negara, tinggal family apa semua? That kan soalan yang saya tak expect tu. Okey. Adakah macam yalah aku maksudnya pada zaman tu aku senior manager usia 26 tahun setelah berbelas tahun belajar apa semua. Separuh orang habis SPM habis and then
kerjalah apa-apa pun. Ya. Yalah. Pada ketika itu. Masa tu. Kalau fikir balik tengok ke belakang ni, sebenarnya kadang-kadang rasa macam apa yang kita dapat tu lebih daripada yang kita layak pada masa tu. Macam biar betul ni. Okey. Maksudnya kerja aku tak adalah pada masa tu tak sesusah yang dapat gaji 4,000 tu. Bukan maksud saya macam aku macam layak aku dapat ini, betul ke ni? Layak ke aku dapat? Maksudnya macam menjawab soalan tu lebih one step lebih lah untuk menjawab soalan tu. Dia kurang macam okey, macam ni lah. Apa yang Pok dapat tu di luar jangkaan mimpi masa kecil. Masa kecil tak terfikir dunia ni. Dunia pergi overseas, kerja macam ni. Tak masa dulu kalau membesar tahun 70-an dulu, dia tak lebih daripada nak jadi askar, nak jadi polis, jadi cikgu, ahli bomber. Betul. Apa-apa. Ya, apa yang you nampak keliling. You nampak. Mana you tahu ada bank apa corporate banker, treasury. Kalau bank pun paling tidak pun teller depan je lah. So itu betul. So benda-benda macam tu ya antara benda yang memuka minda. So sebab tu kita kena jangan limit lah benda-benda yang kita boleh belajar ni. Betul. Tapi zaman dulu punya perjalanan lain nak compare dengan benda-benda sekarang. So contoh dia cerita-cerita macam tadi tu, nak cerita ke budak sekarang, dia orang takkan faham. Dia orang takkan. Sebab dia orang tak boleh letak dia orang kat situ. Saya nak kongsi pasal kehidupan. Saya berani cakap, tapi takkan saya sebut pasal organisasi ni. Saya pitching. Bukan pitching pun. Saya dah siapkan satu produk lah. Pasal kesusahan seorang suami naik motor apa semua. So one of the manager said, apa ni, saya tak faham lah. Kenapa dia buat apa tu? Itu rantai jatuh, biasalah motor kadang tu rantai jatuh. Oh ya ke? Oh memang ada ke orang macam ni? So kesusahan yang kita alami adalah average people dekat Malaysia alami. So mungkin dia yang bertanya tu dia tak alami apa benda yang kita alami. So bagi saya satu kelebihan untuk kita sekiranya kita pernah alami yang orang average alami. Bagi saya. Ya. Dia bila bercakap, bila bersembang tu kita berpijak menyata. Common sense tu. Satu tinggi. Lagi benda ni macam kalau ada rezeki satu hari Rashid ada company yang ada 50 orang, 100 orang staff, contohnya. Amin. Saya tak suka dunia corporate ni. Saya tinggalkan dunia corporate lah. Selepas banking selama 15-16 tahun tu saya tinggalkan. Yalah macam-macam orang ada macam-macam alasan untuk tinggalkan dunia corporate ni. Satu yang saya tak suka ialah dia tak ada soul. Jiwa tu tak ada. Staff cuma nombor bagi dia. Faham tak? Faham. So staff gaji berapa? 4,000, 5,000, 10,000 nombor semua. Staff department ni berapa orang? Nombor. Pok lebih suka tengok orang ni sebagai orang. Ideal. Anak dia berapa orang? Bini dia kerja ke tak? So they're not just numbers. So what I don't like about corporate is that. Salah satulah tak suka. Dia tak ada jiwa. Pok start kerja corporate, maksudnya kerja bank daripada 1998, 97 sampai tadi Pok ada cerita pasal Pok meninggalkan corporate. Okey. Kenapa Pok stop daripada banking punya dunia? First kali saya tinggalkan HSBC masa tu. HSBC. Setelah berapa lama? 11 tahun. Dengan HSBC. Ni pangkat mesti dah tinggi dah ni 11 tahun. Masa tu. Tak ingat lah.
Yalah, besar lah. Besar lah. Besar tu. Besar Besar lah. lah. Boleh check ke nama Abdul Aziz apa jawatan dia dekat HSBC? Boleh. Okay, lepas tu? So, masa first time saya berhenti HSBC tu, bila saya sampai office, naik LRT tu, saya tengok bangunan tu, terdetik hati, Allah, malasnya. Kenapa? Apa motivasi? Bukan apa menyebabkan macam tengok bangunan pun dah rasa mengeluh? Itu cakap tadi pasal Jiwa. Dia nak jawab soalan tu panjang sebenarnya, tapi macam ni lah. Saya cakap tadi, the best kerja yang you boleh buat ialah yang apa ni, yang membawa pendapatan ni, yang membawa income lah, is to do what you love. Okay? Itu the best job. Okay? Sebab dia kalau alternatif dia, you kerja sebab you kena kerja, sebab you ada bills nak kena bayar, ada komitmen macam-macam. So you buat lah. Tapi masa Empok punya pegangan ialah enjoy what you do. Tapi 11 tahun tu enjoy what you do. Sebab kalau you tak enjoy, you akan suffer. Is it you enjoy what you did before? What I enjoy masa tu lah HSBC. Sebenarnya apa yang saya paling enjoy ialah belajar. Maksudnya dalam 11 tahun tu belajar. Okay. Belajar, tengok. Maksudnya walaupun masa tu mungkin kerja tak enjoy, tapi enjoy untuk belajar environment pada masa tu. Ya, betul. Kerja nak kata tak enjoy tu tak ada jugalah. Okey lah, tapi dalam jiwa ni ada sentiasa ada benda mencari, yang macam tak puas. So lepas tu saya pindah bank lain. 2 kali pindah lah. Tapi last kali tu macam saya cakap dekat family ke kawan-kawan lah. Saya cakap saya tak tahu nak buat apa sebenarnya, tapi saya tak nak retire as a banker. Paling penting saya tak nak kena heart attack masa kerja. Okey, saya kongsikan sahabat saya kerja bank, tapi dia saya rasa dia kerja repo. Maksudnya kutip hutang hutang ni. Dia sendiri cakap, "Syed, abang ni operate jantung sebab kerja tu." Saya tidak, bukanlah nak menakutkan orang yang kerja ni, tapi dia kadang tu dekat office datang gangster benda tu, dan bos dia kena heart attack, dia kena heart attack. So itu one off lah. So bila Pok cerita pasal benda tu, saya boleh relate lah dengan sahabat saya. Satu lagi, masa tu saya nak buat sesuatu sendirilah. Okey. Bukan lagi makan gaji lah. Okey. Masa tu kerja memang perlu kerja lah, sebab komitmen banyak. Memang terpaksa, memang kena kerja lah. Tapi sampai satu level cakap macam tak boleh dah. Kena juga. Kalau tak keluar sekarang, bila lagi nak keluar? Sebab stop tahun bila? Dia lebih kurang 15 tahun. So dalam 2013 ke? 13 stop. 14 macam tu lah. 10 tahun lepas lah. 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. So apa betul-betul motivasi yang okey, aku kena stop sekarang? The big one lah. Masa tu umur berapa ya? Dekat 40 lah. So kalau Fok fikir masa tu, kalau tak start buat benda ni lah, macam bisnes sendirilah. Kalau tak buat sekarang, sebab masa tu dapat offer nak pergi, ada satu lagi bank ni. Lagi tinggi lah. Oh, iyalah. Of course lah kan. Kita tak pindah kerja untuk untuk downgrade. Kita nak upgrade. Nak up lah. So kalau Pok fikir, kalau Pok ambil offer tu, akan makan tahun lagi. Stay. Akan makan tahun lagi. Tak boleh dah. Dia untuk start lepas kurang-kurang 5 tahun. 5 tahun kat situ. So pada masa tu umur pun dah berapa dah. Lepas tu masa ni kat luar ni kita pun dah start tengok-tengok connection, networking semua. So nampak macam boleh buat kot. So beranikan diri lah.
Dia berhenti. Tak sangka lah pula sesusah. So kalau diberi pilihan, adakah nak berhenti ataupun okey je, susah pun okey je? Kalau tanya Pop akan buat benda yang sama. Tapi kalau orang tanya Pop, patut tak dia orang buat macam tu? Pop akan cakap, tunggu dulu. Fikir dulu betul-betul. Sebab semua orang, kita berbeza. Ya, betul. Kita punya education, kita punya perjalanan hidup, motivasi. Kita punya jiwa. Orang putih panggil appetite ni, selera untuk risiko, untuk apa ni, berbeza. So tapi Pop juga percaya kalau bisnes apa ni, benda-benda ni, you tak boleh buat part time. Dia takkan jadi. Takkan. Sebabnya kita sentiasa ada gaji kat belakang. Motivasi tu. So macam kalau nak susah sikit, tak payahlah. Alah, fokus lah pada ni. Kan ramai yang gaji ada gaji tetap, and dia buat bisnes. So dia ada dua kat situ. Dia Pop nampak dia tak boleh ke mana. Masa keluar maksudnya stop 2014 tu. Of course lah, masa tu dah 15 tahun dalam banking. Kan 15 tahun dalam banking. Pangkat of course lah masih besar. Untuk yang penonton lah, untuk menonton, share kalau boleh share. Sebelum berhenti tu berapa gaji? Oi, rahsia besar. Rahsia besar. Puluh lah. 10,000. Men. 10,000. Dan berhenti untuk mencari satu kepuasan. Untuk mencari lain. Ya, bukan nak cakap macam tu terlalu careless lah kalau nak cakap tu. Bukannya membabi buta lah. Ada benda yang Pop dah usahakan, rancang sebelum tu, dan nampak insya-Allah boleh lah. So tapi lepas nak jadi ceritanya, benda tu rupanya ambil masa yang lama dan usaha yang terlalu keras. Betul. Yalah, biasa bulan-bulan berbelas tahun, bulan-bulan ada income apa semua. Tiba-tiba nak start balik, macam saya tak pernah kerja tetap sepanjang berkahwin. Kecuali sebelum berkahwin ada satu kerja lah, kerja government. dan salah seorang yang memberi inspirasi saya untuk berhenti adalah ini figure dia. Sebab saya ingat Pop pernah cakap saya, kalau kau pergi kerja dalam keadaan stres, lebih baik kau berhenti. Dan satu lagi juga, jangan kerja dengan orang tak pandai. Benda tu babe. Betul. Suka lah, macam Pop cakap, suka apa yang kita buat. Kalau tak suka pun, sukakanlah. Kalau tak, susah. So sekarang dah 10 tahun, apa yang Pop buat? Ada yang paling yang major lah. So sekarang ni Pop involved dalam projek membina arena dekat highway. Tapi itu saya cakap, benda tu ambil masa terlalu lama. Tak jangka. Yalah, proses dia, politik, birokrasi, macam-macam benda lah, halangan. Sekarang baru benda ni bukan dah 10 tahun lepas Pop. Dah 2015 macam tu Pop. 2015 macam tu lah. 2016 macam tu. Dah 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Lama proses dia. Tak sangka. Tapi masih lagi ongoing lah. Ongoing. Nak sampai ke nak masuk site tu. Sekarang ni baru nak masuk site. Sekarang baru nak masuk 6-7 tahun. So cabaran dia. Lain pula. So kalau itu dia cakap, kalau orang tanya patut ke berhenti kerja untuk buat bisnes, kena tengok sekuat mana lah perut kita tu. Ya, of course lah. Pada masa tu bulan-bulan dah ada. Lepas tu komitmen pun dah ada. Bulan-bulan bukan sikit-sikit. Banyak tu, puluh-puluh ribu. Lepas tu komitmen pun of course lah tinggi. Lepas tu bila dah stop buat kerja sendiri, nak cover balik apa semua itu. So, satu yang boleh saya boleh keep going itu sebab kena ada stamina lah. Betul. Bukan fizikal je, mental punya stamina ni. Betul. Kalau tak, dah lama koyak dah. Lepas tu dengan COVID pula itu kan. Itu antara yang delay. Paling tidak 2-3 tahun kat situ. 3 tahun kurang-kurang, tambah lagi. So benda tu sepatutnya lama start dah. Okay.
extend lagi sampai ke hari ni baru. Tapi dalam masa tu kita dapatlah investor masuk yang berminat kerjasama dengan kita. Maksudnya itu apa yang Pop buat dalam masa 10 tahun ni selepas berhenti, itu adalah ilmu-ilmu yang Pop belajar daripada banking dulu. Betul. So, persediaan. Pop cakap dia paling bodoh pun Pop belajar. Masa kerja tu belajar macam mana corporate, macam mana financial, macam mana nak cari investor, macam mana nak buat marketing, macam mana nak bercakap dengan orang. So benda tu terlalu berguna. Betul. Kalau tak ada tu, macam mana kita nak pergi jumpa investor, nak cakap pasal projek yang tak ada lagi ni, kita nak minta investor invest dekat kita. Apa yang kita ada? Paper dan kertas ya. Dan saya percaya satu benda, kita balik kepada education tadi, kan? Background education tu sangat penting dalam kita untuk istilah macam saya buat video production. Orang tengok kad kita tu. Business card tu sebab kita akan ada tulis kita bachelor of apa-apa kan. Bila saya bagi, so one of the client dia master kat mana? Dia benda tu dia jadi satu kepercayaan. Sebab orang tak tahu. Orang tak tahu kita, orang tak kenal kita. Betul. So sekurang-kurangnya exam ni, paper ni dia panggil snapshot of kita punya background dengan skill lah. Betul. Macam nak cerita budak dapat 9A SPM pandai. Tak semestinya. Tapi itulah sekurang-kurangnya snapshot. Betul. Dia punya keupayaan pada masa tu. Macam contoh saya ada master 2019. Selepas 6 tahun adalah cabaran dia. Saya hanya menggunakan master tu untuk dapat saya mengajar as a part time lecturer dekat Aswara. Selepas 4 tahun saya dapat master. Orang cakap apa guna kau ambil master kalau kau tak ada lecturer awal kan. Saya cakap dia ada satu, kalau cakap mungkin orang cakap lagak, tapi dia ada satu pride yang apa istilah dia? Buat master ni, Pop ada degree je. Pop tak buat master. Tapi Pop pernah nak buat dulu. Cuma tak sanggup nak korbankan weekend. Betul. Tapi tujuan pertama yang Pop berminat itu bukan sebab master tu, tapi sebab Pop baca-baca dan orang cakap dia menukar cara pemikiran lebih berstruktur. Betul. So Pop nak berminat dengan proses pembelajaran tu, bukannya masa tu dah kerja ke apa, master tak guna. Betul. Bukannya naik gaji pun dapat master, dapat PhD. Kalau duduk dekat corporate luar ni, kalau kerajaan mungkin lah. Tapi duduk kat luar ni ada master degree, PhD pun tak ada apa. Tapi so orang tak faham, macam Pak cakap tadi, pergi luar negara dapat degree itu je ke? So beyond than that, benda besar. Benda yang you kena belajar adalah benda yang di luar daripada kertas, daripada silibus. Macam Pak cakap tadi, master tu dia mengubah cara pemikiran. Dia lebih structure. Bila you tengok, macam PhD, you buat nanti lagi lah mengubah cara pemikiran. So bukan dapat DR punya title tu. Dan kalau orang kata, nanti kau ada PhD, saya on the way nak ambil PhD, insyaAllah, dan doakan saya. Sebab PhD ni is not easy. Tanya. Ni kita ada pemegang PhD kat sini. Dr. Mimi. Orang tanya, buat apa? Kau dah buat video production, lepas tu nak jadi lecturer, kau dah ada master apa semua. Saya cakap, benda yang sama. Kau hiking untuk apa? Kan? Kau hiking untuk apa? Sebab hala tuju kau kat situ. Dan saya pernah cakap juga, aku ada PhD pun aku takkan orang cakap, ambil PhD nanti boleh lah jadi full time lecturer lah, jadi apa. Saya cakap itu bukan hala tuju. Itu is not my destiny. Terlalu sempit lah. Sempit pemikiran. So saya bukan ke arah itu. Tak apa, tapi setengah orang memang jangan nak konten pun tak boleh, sebab setengah orang dia memang DNA dia macam tu. Ya. So setengah orang kerja ni sebab tak nak tinggalkan ni pencen. Umur 30 dia cakap pasal pencen, dia cakap macam jauh lagi perjalanan. Jam sikit kepala. Kita punya toke tempat ni pun sama macam saya. Ada master dan kerja
kerja yang orang kata menjamin masa depan, dia berhenti. Dan mungkin one day dia boleh share dengan kita. Apa tu jaminan masa depan tu? Apa? Istilah jaminan masa depan oleh orang-orang yang tipikal ni adalah ada pencen lah. Itulah. Itu dia dah mentally dia dah pencen lah. Umur 30 pun. Dah pencen lah. Kita tak berkembang. Kita ni kita nak explore. Betul. Okay, Pop. Untuk share, kita nak share lah dengan orang. Adakah pendidikan, saya tak cerita pasal belajar tinggi ke apa, pasal pendidikan membantu kita keluar daripada kelompok hidup kita. Itu nombor satu. Dan sebab separuh orang dia kata, zaman sekarang aku boleh jadi influencer, zaman sekarang aku boleh jadi TikToker, kan, aku tak perlu pelajaran, aku cukup popular and then aku boleh survive. So apa yang Pop rasa boleh? Aku tak perlu pelajaran, itu statement yang paling tak pandai. Orang kampung cakap tak pandai. Itu kalis dia. Dia belajar ni, kalau dulu memang cara macam tu, lepas SPM, universiti, master, PhD. Zaman sekarang ni, kita kena acknowledge cara belajar berbeza. Betul. Tapi tak mestinya kena berhenti belajar. Macam contohnya, dulu nak kerja oil and gas, kena buat degree in petrochemical ataupun petroleum. Tapi sekarang ni, you boleh fokus terus. You nak jadi macam welder pun, oil and gas ada. Sampai ke high skill worker welding saja, undersea welding. So tak payah belajar ke? Belajar. You focus on that, upgrade. Sebab dia ada kursus yang khas untuk welding, sampai ke underwater punya welding. Tak ada degree pun, semua CJ. Belajar lah. Orang yang buat TikTok ni, kalau tak tahu finance, tak tahu marketing, ke mana nak pergi? Dan orang yang bina TikTok tu pun orang yang belajar. Yalah. Kan? So just because you ada hari ni you ada 10,000 follower, akan tetap macam tu kan? Kalau you tak belajar. So saya tak setujulah. Tak perlu pelajaran. Cara belajar mungkin berubah sekarang. Mungkin tak perlu. In fact, ada artikel yang cakap pasal obsolescence of universities. Maybe true, maybe not. Setengah-setengah courses tu memang kena belajar ke universiti. Benda yang takkan berubah lah. Basic engineering, civil engineering, takkan nak belajar online. Kan? Boleh lah, tapi practicality tak ada. Practical tak ada. Satu lagi, belajar online ni dia tak, belajar universiti ni dia ada cadence dia sendiri. Dia ada turutan dia. Orang tak tahu yang informasi dengan ilmu dengan wisdom, dia tiga benda yang berbeza. Bagi saya lah. Satu, informasi. Apa benda yang tak ada dekat internet? Adakah itu ilmu? So, apa benda ilmu ni? So, ilmu ni, informasi yang you ada dekat internet ni, how do you construct dekat dalam kepala? Itu baru jadi ilmu. Kalau tak informasi je, bersepah. Apa benda yang tak ada info? So, orang yang akan dia ada boleh access to information ni, dia ada ilmu. Salah. Ada ilmu ni, boleh jadi wise, jadi wisdom ke tak? Apa pula daripada ilmu yang kita tahu ni semua ni? Macam how contribution pula. Macam mana benda tu nak jadi wisdom? Yang bagi kepandaian. Betul ke wisdom? Wisdom, kematangan, wisdom ataupun lebih pada matang. Tapi macam mana ilmu tu menjadikan kita ni pandai? Okay. Kalau macam ilmu tadi tu, you baca buku banyak-banyak, jadi ilmu lah. Okay. Tahu lah, tahu. Ilmu ni tahu. Tapi macam mana you apply pula? Execution daripada ilmu tu, pembacaan tu jadi ilmu, and then execute pada diri sendiri ataupun orang lain. Message untuk orang muda, kena belajar. Jangan berhenti belajar. Belajar tu, yalah, dia luas sekarang. Wajib belajar. So tak ada istilah yang tak belajar pun boleh berjaya. Belajar tu sekarang definisi dia dah lain. Mungkin tak payah degree. Betul. Macam Pak cakap tadi,
fokus on satu skill ni. Fokus. Yang you suka lah. You suka welding, go ahead. Siapa cakap welding tak boleh cari makan? Uish, sekarang lagi luas lah. Maksudnya mungkin zaman dahulu ataupun sebelum ni, pendedahan tentang hala tuju setiap bidang tu kurang. Contoh dekat sekolah, dia just okay, kau buka UPU, mohon. Tapi tak ada macam kau nak jadi apa. Laluan dia ke sini. Kau nak jadi apa? Laluan sini. Tak semua orang nak jadi polis, nak jadi kalau polis pun kenapa tidak okay, kau ambil ini and then bila kau apply mungkin pangkat kau lagi tinggi. Polis boleh jadi boleh jadi engineer dalam polis. Betul. Doktor pun ada dalam polis, benda macam tu. So hala tuju, maksudnya laluan tu tidak didedahkan. Tapi zaman sekarang internet semua ada ataupun kawan. Dan saya nak tambah pasal orang cakap pasal buat apa ada degree. Aku tak ada degree pun aku ada kemahiran yang sama dengan kau. Tadi Pok cerita pasal belajar luar negara, dia bukan pasal paper semata-mata. Macam mana you belajar dengan sekeliling? Kita punya orang kata wisdom tu akan kita dapat dengan adanya sekeliling punya faktor. Masuk universiti memang betul ilmu yang kau dapat kau boleh baca dekat internet. Tapi kau kenal orang tu, networking. Sebab saya percaya benda tu. Saya pergi mana-mana, contoh orang nak bagi kau puluh-puluh ribu buat video aku tak kenal kau. Kenapa? Daripada aku bagi kau, baik aku panggil director yang terkenal. Tapi kenapa saya dapat? Mungkin salah satu sebab bila kita bagi, sebab kita kena bagi profil kita apa semua. Keyakinan orang terhadap kita akan mungkin bertambah dengan background kita. Betul. Setuju. Okay, Pok. Ini mungkin soalan-soalan terakhir. Apa yang membuatkan seorang Abdul Aziz bahagia? Soalan. Bahaya ni soalan ni. Apa? Dari segi kerja, kehidupan. Bagi saya lah, definisi bahagia ni dia bukan saya. Orang keliling saya bahagia, alhamdulillah, insyaAllah saya bahagia. So apa-apa yang saya buat ni sebenarnya bukan untuk saya. Kalau saya berjaya ke apa ke, saya apa-apa pun make sure orang keliling kita ni taken care of lah, orang betul cakap. So ada orang define bahagia dengan kereta sport, rumah besar, banglo. Bagi saya tak lah. Saya dah umur 51 dah. So bukan saya kosong lah. Okay, betul. So bila saya cakap saya nak just take care orang keliling saya ni okey, semua okey, insya-Allah saya pun itu definisi bahagia. Bukan nak tinggal harta untuk semua orang keliling, tapi make sure everybody okey. Insya-Allah bahagialah saya. Dari segi kerja, do what you love. Itu saya cakap tadi. Do what you love. Buat apa yang you suka. Tapi kalau you terpaksa juga buat benda yang tak suka, belajarlah. Belajar untuk suka. Untuk suka. Learn to love. Sebab kalau you fail buat benda tu, you akan suffer lah. So carilah reason untuk love your job. Bukan semua orang lelaki boleh buat macam you. You love, you doing what you love and make money from it. Tapi tak semua orang lelaki macam you. Tapi kalau orang terpaksa buat tu, belajarlah. Love your job. Sama ada kalau kita buat apa kita suka ataupun cinta apa kita kena buat. wajib. Cinta macam-macam. Sebab cinta belajar ni supaya macam you ada anak-anak buah kan, supaya boleh jadi macam you, itu pun cukup. Tapi kena cinta. Okay guys, banyak kisah daripada awal, awak kata awal kehidupan, universiti, sekolah, kerja dan sekarang. Dan mungkin perjalanan kita jauh lagi sebenarnya. InsyaAllah jauh lagi. Sikit sebanyak kalau dapat dikongsikan dekat orang kata penonton. Sebab tujuan kita nak bagi something dekat saya hari ni saya tak cakap dengan penonton, saya bercakap dengan anak saudara. So apa-apa nasihat, apa-apa saya cakap tu untuk anak saudara saya je. Dan penonton ni saya tak tahu siapa tengok. Siapa tengok kan. Tapi terus terang saya cakap
motivasi kami adik-beradik, memang kita tengok bapa saudara, adik-beradik yang lain, untuk kita memajukan diri lah. Untuk majukan diri. Dan terima kasih memberi inspirasi kepada saya especially, untuk saya sambung belajar. Dan saya bila ada, sebab tu kata bila Pok cerita pasal bahagia itu, kadang tu orang sekeliling. So benda tu, terus-terang saya cakap, benda tu memang tercapai. Sebab benda tu bagi motivasi dekat saya untuk mencapai apa saya ada sekarang. Ini perjalanan masih jauh, tetapi at least kita ada dekat sini atas motivasi orang lain. So jadilah diri sendiri yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu paling penting. Okay guys, terima kasih. Moga bertemu akan datang. Terima kasih Pok. Terima kasih memberi inspirasi. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you Pok.